Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fidaus bin Abdul Qayyim. Nombor kad matrik saya 4221001451. Buat pertama kali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Umi Raida Awang Zaki kerana telah memberikan saya peluang bagi menjawab soalan ini yang bertajuk metafizik dalam subjek falsafah dan isu semasa. Seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu pengenalan. Pengenalan. Menurut Islam, bencana alam merupakan sebahagian daripada sunnah Allah yang menjadikan pengimbang kepada kehidupan dan kemusnahan alam. Perkara ini juga dapat dilihat daripada surah Al-Ahzab ayat 17, iaitu siapa yang dapat melindungi kamu daripada ketentuan olehnya sekiranya bencana atau rahmat ke atas dirimu melainkan perlindungan dan penolong Allah. Kenyataan ini juga tidak disetujui kerana setiap kejadian yang berlaku pasti mempunyai sebab tertentu atau balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sebagai seorang hamba, kita haruslah memperbanyakkan berdoa kepada Allah agar kehidupan terhindar daripada bencana alam. Jadinya, kita pergi kepada isi pertama, iaitu metafizik. Perkara yang berlaku atas kehendak Tuhan. Okey, sebagaimana kita tahu, negara jiran kita iaitu Indonesia di Aceh pada 26 Disember 2004 telah berlakunya bencana alam iaitu tsunami. Pada mulanya masyarakat setempat telah melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh di pesisiran pantai tersebut. Selepas beberapa kejadian tersebut, telah berlakunya gegaran selama 8 hingga 10 minit sehingga negara kita iaitu Malaysia menerima kesan daripada gegaran tersebut. Hal ini telah membawa kepada jumlah kematian yang tertinggi seramai 286,000 orang 286,000 orang meninggal dunia yang terdiri daripada masyarakat tempatan dan seramai 127,420 orang merupakan masyarakat dan pelancong daripada luar negara datang ke Indonesia dan mengalami kematian. Baik, seterusnya kita pergi ke slide yang keempat, iaitu kesan, di mana negara Indonesia harus ataupun wajib mengeluarkan dana yang tinggi untuk membaik semula infrastruktur yang telah musnah. Contohnya seperti madrasah, sekolah-sekolah dan sebagainya. Dengan ini juga, negara Indonesia haruslah memperbanyakkan bangunan-bangunan ataupun institusi-institusi yang banyak menekankan tentang ilmu agama Islam. Contohnya madrasah, pondok, sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Terima kasih. Bagi isi yang kedua, iaitu antropologi, ataupun kita boleh kaitkan dengan budaya bencana alam sempena perayaan hari Christmas. Seperti mana kita tahu, masyarakat-masyarakat yang beragama Kristian akan meletakkan pohon-pohon Christmas di rumah masing-masing. Dalam pemprosesan pohon-pohon Christmas ini dibawa ke rumah, mereka akan menebang pohon-pohon tersebut secara terbuka. Dan ini boleh mengakibatkan bencana alam seperti tanah runtuh yang boleh menjadikan hakisan tanah runtuh semakin nipis.
Dan sekiranya pada masa itu berlakunya hujan secara berterusan, boleh juga terjadinya bencana alam seperti banjir pada tahun sama seperti banjir pada tahun 2021. Dan perkara ini juga kita dapat lihat di mana banjir 2021 ini boleh juga dibawa maksud daripada angin monsun yang dibawa daripada pantai timur. Seperti mana kita tahu, banjir 2021 ini mengikut dua fasa sebelum daripada sempena hari Christmas, iaitu fasa pertama pada 14 Disember 2021 dan fasa kedua pada 17 Disember 2021. Kejadian ini adalah membawa kesan kepada masyarakat setempat. Kerana apa? Kerana mereka tidak dapat bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebagai contoh, kejadian tanah runtuh ataupun banjir dapat menyekat laluan mereka semasa pergi bekerja ataupun sekolah ataupun menghantar anak ke sekolah dan sebagainya. Kesan yang kedua yang saya dapat perolehi ialah air empangan melebihi takat penanda aras. Ini boleh mengakibatkan kejadian banjir secara berterusan akan melandai tanah air kita. Refleksi ataupun cadangan yang harus dilakukan. Yang pertama ialah pembinaan bangunan-bangunan ataupun institusi-institusi yang berkaitan dengan agama Islam diperbanyakkan. Yang kedua, undang-undang yang harus diperkaskan. Pihak kerajaan haruslah memainkan peranan yang penting untuk memperkasakan undang-undang supaya masyarakat tidak sewenang-wenangnya untuk menebang pokok secara haram. Yang ketiga, mengenakan denda yang tinggi kepada masyarakat ataupun individu-individu yang melakukan perbuatan yang tidak baik seperti penebangan pokok secara haram. Kesimpulannya, semua pihak haruslah bergandeng bahu dan bekerjasama demi menjaga kepentingan bersama. Dan perkara ini juga haruslah dititik beratkan oleh para saintis kerana semua perkara terutamanya bencana alam adalah perkara yang di luar jangkauan kita ataupun di luar tenaga kita. Melainkan Tuhan yang dapat menjalankan perkara ini demi manusia. Terima kasih.